إلى أموالك وربنا شاهدا ونحن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى أموالك وربنا شاهدا ونحن مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى أموالك وربنا شاهدا ونحن مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada membacakan kitab Al-Miftah li Babin Nikah, di mana pada minggu yang lalu telah kita menerangkan secara ringkasnya berkenaan dengan pengertian nikah dan juga rukun-rukun nikah. Sebelum kita menyambung berkenaan dengan bab nikah ni, kita harus ingat bahawasanya nikah ini merupakan satu perkara yang diperintah di dalam Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa, dalam surah Nisa ayat 3. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka nikahlah kamu perempuan yang kamu sukai. Ma taba lakum minan nisa, apa yang kamu sukai, perempuan yang kamu sukai. Baik, jadi ini dalil daripada sudut Al-Quranul Karim. Manakala daripada sabda Nabi SAW, baginda bersabda dalam artinya, bernikahlah kamu dan membiaklah, bermakna berbanyaklah keturunan. Fa inni mukasir bikum yaumal qiyamah, mubahi bikum yaumal qiyamah, mubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, kerana aku bangga dengan ramainya kamu di hari kiamat. Dan Nabi SAW bersabda pada hadis yang lain, An-nikahu sunnati, nikah itu termasuk daripada sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mahu akan sunnah aku, falaisa minni, maka dia bukan daripada golonganku. Jadi, bernikah ni, ia bukanlah satu perkara yang kita katakan sebagai adat. Ia merupakan satu perkara yang dituntut dalam agama Islam. Jadi apabila kita mengatakan bahawasanya ia merupakan perkara yang dituntut dalam agama Islam, bermakna dia mempunyai hukum-hukum yang tertentu. Terkadang-kala seseorang itu wajib untuk dia bernikah. Terkadang-kala hukumnya adalah sunat. Terkadang-kala hukumnya adalah harus. Terkadang-kala hukumnya adalah makruh. Dan terkadang-kala hukumnya adalah haram untuk dia bernikah. Mengikut mazhab Syafi'i, nikah itu hukum asalnya adalah harus. Dia bukan sunat, dia bukan wajib, dia bukan haram, dia bukan makruh. Seperti mana pada bab jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang dan sebagainya. Ini mengikut dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun pada mazhab yang lain, mereka mengatakan hukum nikah pada asalnya adalah sunat. Kenapa Imam Syafi'i boleh mengatakan bahawasanya nikah itu hukum asalnya bukan sunat, harus saja? Kerana beliau mengatakan bahawasanya kalau nikah itu hanya hukumnya adalah sunat, bermakna orang kafir tak boleh nikah. Orang kafir tak boleh nikah. Oleh kerana orang kafir pun boleh nikah, maka dia hukum sama dengan orang kafir melakukan muamalat, seperti jual beli dan sebagainya.
Ini mengikut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Balik pada berkenaan dengan hukum nikah wajib. Bila seseorang itu dikira sebagai wajib untuk bernikah, jika mana dia yakin. Pertama, jika mana dia yakin kalau dia tidak bernikah akan membawanya kepada melakukan zina. Dia punya syarat dia adalah, pertama, dia yakin kalau dia tak nikah, dia akan boleh membawa kepada zina. Maka orang ni, dia wajib untuk dia bernikah. Berserta dengan syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Dia mempunyai kemampuan. Kemampuan untuk dia membayar mahar atau mas kahwin dan juga membayar nafkah buat isterinya. Ini yang kedua. Dia pertama takut zina, yakin takut zina, boleh membawa kepada zina kalau tidak menikah. Yang kedua, dia mempunyai kecukupan untuk membayar mas kahwin dan juga membayar nafkah buat isterinya. Baik. Yang ketiga adalah dia itu tidak mendera isterinya setelah berkahwin. Dia tahu dia tidak akan mendera isterinya setelah berkahwin. Maka tiga syarat ni ada, maka ketika itu dia wajib untuk dia bernikah. Dah bukan sunat lagi, wajib untuk bernikah. Baik. So ini yang pertama. Dan untuk pendapat yang mengatakan bahawasanya nikah ini hukum asalnya adalah sunat, maka dia mengatakan terkadang-kala dia menjadi wajib jika badan dia bernazar. Dia bernazar untuk bernikah, maka nikah wajib untuk dia seorang. Baik. Hukum yang kedua adalah hukum sunat. Hukum yang kedua adalah hukumnya sunat. Bila jadi sunat, pertama, jika mana dia cuma merasa saja, menyangka kalau dia tidak bernikah, ia boleh membawa kepada zina. Yang pertama tadi, dia yakin kalau dia tak bernikah, boleh membawa kepada zina, na'udzubillah. Yang sunat ni, dia cuma sangka, menyangka, rasanya kalau aku tak nikah ni, boleh membawa kepada zina. So, dia tak sampai kepada darjat yakin. Baik. Bersama mempunyai keupayaan untuk membayar nafkah dan membayar mas kahwin. So, ni hukumnya sunat. Termasuk juga orang yang mempunyai keinginan untuk bernikah. So, dia ada keinginan untuk bernikah, dia ada kemampuan untuk membayar mas kahwin dan membayar nafkah buat isterinya. Jadi, kategori hukumnya adalah sunat. Baik. Bila mengatakan tentang sunat ni, datang pula hukum. Soalan. Kalau bercanggah. Pertama, dia ni takut. Kalau dia tak bernikah ni, dia boleh bawa kepada zina. Tetapi kalau dia yakin, dia kalau bernikah ni, dia boleh bawa kepada mendera isterinya. Dua-dua dia. Kalau tak nikah, bawa kepada zina. Kalau nikah pula, bedal isteri. Contoh. Mendera ni, dia bukan semestinya memukul. Boleh kata menyiksa isteri dari sudut tidak boleh membayar nafkah. Ataupun tidak boleh memberikan kepadanya nafkah yang batin. Mohon maaf lah. Jadi sekarang ni kontra. Yang wajib ke yang sunat ni? Yang kalau dia dera, haram nikah. Kalau dia tak pergi, kalau dia nikah pula, kalau dia tak nikah pula, dia pergi pada zina, na'udzubillah. Jadi dalam hukum ni bercanggah hukum wajib dengan hukum haram. So dalam kaedah fikir mengatakan apabila bercanggah halal dan haram, maka didahulukan yang haram. So bermakna untuk orang ni haram untuk dia nikah. Apabila bercanggah wajib dengan yang haram. Sekarang haram kerana kalau dia berkahwin dia akan mendera isterinya. Wajib pula kalau dia tak berkahwin dia boleh bawa kepada zina. Maka didahulukan yang haram. Kalau dia kata wajib, bermakna dia tak melakukan tu perkara tu berkaitan dengan dirinya sahaja. Dia punya diri sendiri yang haram. Yang dia melakukan perkara yang haram. Tapi kalau dia bernikah juga, dia akan tarik second party which is isteri. Mendera orang lain pula. Subhanallah. Jadi apabila bercanggah wajib dengan yang haram, didahulukan yang haram. So balik pada tadi, ini hukum berkenaan dengan bila dia sunat untuk dia berkahwin. Jadi, ni keadaan yang kedua atau hukum yang kedua. Yang ketiga adalah makruh. Makruh. Bila ni makruh? Pertama, kalau dia itu tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin. Dia ada mampu ni, tapi dia tak berkeinginan untuk kahwin.
Mungkin kerana dia terlalu haus untuk mencari ilmu. Haus untuk mencari ilmu. Atau orang ni suka dengan ibadat. Dia tak langsung terfikir pasal soal kahwin. Maka untuk orang ini dia makruh untuk dia berkahwin. Makruh. Makruh. Lepas tu kalau kita melihat sejarah ulama-ulama dahulu, ramai di antara mereka ada beberapa ulama yang tidak berkahwin. Ada kerana tak sempat nak berkahwin. Ajal datang mereka pergi. Contohnya seperti Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Meninggal wafat umur 46 tahun. Tak sempat nak kahwin, meninggal. Wafat, subhanallah. Kerana penyakit. Subhanallah. Tuan Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Ni Imam Nawawi orang yang haus dengan ilmu. Orang yang haus dengan ilmu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan waktu yang Imam Nawawi ada. Beliau umur 46 tapi dah karang lebih daripada 46 kitab. Maaf, lebih daripada 200 kitab. 200 kitab ni, kalau kita kata kitab kecil-kecil gini, okeylah masuk akal. Ini 200 kitab ni, satu kitab macam setebal Quran. Kita kalau congak akal kita ni, impossible. Impossible. Raudatul Talibin, karangan Imam Nawawi tu dah 10 jilid. Belum masuk lagi kitab Majmu', syarah kepada Muhazzab. Itu total tu ada 27 jilid. Tapi Imam Nawawi sampai bab riba je. Dan beliau wafat. Mana dapat masa tu? Nak makan, nak minum, nak tidur. Tapi Imam Nawawi punya lifestyle dengan kita terbalik. Imam Nawawi kalau tak nak tidur, dia baca buku. Kita pula nak tidur baca buku. Terbalik. Nak tidur, ambil buku sikit, buku agama, baru buka separuh je. Tengok page dia dah tidur. Senang. Ni kira apa? Ubat tidur paling mudah sekali. Kita nak tidur baca buku. Imam Nawawi tak nak tidur baca buku. Terbalik. Subhanallah. Ala kuliah tu kisah ulama-ulama dahulu. Jadi untuk orang-orang yang mereka tu kecenderungan mereka kepada mencari ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada langsung keinginan untuk berkahwin, maka untuk orang macam gini dia makruh untuk berkahwin. Kerana end up nanti dia tidak akan dapat melayani isterinya. Subhanallah. Dan juga siapa lagi orang yang makruh berkahwin? Pertama di antara mereka adalah orang yang sudah betul-betul tua umur dia. Dah 90 tahun. Dia pun tak boleh nak kasih nafkah pada isteri dia. Tapi nak kahwin juga. Subhanallah. Ada kata hukumnya makruh. Orang yang mohon maaf mati pucuk. Umpamanya mohon maaf. Maka orang macam gini makruh untuk dia berkahwin. Baik. Kemudian yang keempat adalah haram untuk dia berkahwin. Bila ni haram, kalau dia yakin dengan berkahwin itu dia akan bawa kepada mendera isterinya. Atau dia tidak boleh berlaku ahli dengan antara isteri-isterinya. Jadi ketika itu hukumnya adalah haram untuk dia berkahwin. Mendera saya dah katakan tadi bukan semestinya maknanya dari sudut fizikal. Dari sudut mental pun sama juga. Ala kulli hal yang masuk under kategori mendera memudaratkan isteri orang yang perempuan yang dia bernikah tu hukumnya adalah haram. Dan saya katakan dan juga apabila kita membicarakan berkenaan dengan haram, begitu juga orang yang tidak mampu adil di antara isteri-isterinya. Mungkin kerana tidak kecukupan wang, tapi nak kahwin juga. Nak kahwin 2 juga, nak kahwin 3 juga, nak kahwin 4 juga. Tanam dia hidup-hidup bagus. Dah tahu tak ada duit, nak kahwin 4. Subhanallah. Hukum dia seperti ini, dan dia tak boleh nak bergilir, tak boleh nak adil antara isteri-isterinya, maka jadi haram. Dan ada yang dinamakan ni haram berserta dengan sah. Haram berserta dengan tidak sah jika mana dia berkahwin dengan orang yang merupakan ada pertalian darah dengan dia. Iaitu mahramnya sendiri. Na'udzubillah. Ataupun mengahwini dalam keadaan dia tak boleh berkahwin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung membicarakan lagi berkenaan dengan bab nikah ni pada hari Khamis. Esok saya tidak ada. Jadi kita akan sambung pada hari Khamis insya-Allah. Baca selawat asri dan tasbih kafaratul majlis. Bismillah. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.